kita nak balik kepada isu ni, yang duk viral gedengang-gedengung ni, isu MyCard. Saya rasa ni satu benda pelik dah ni, no? MyCard ni boleh dibeli dengan cara online WhatsApp, no? Online WhatsApp lah. Jadi dia boleh habaq macam tu. Kita dah dapat satu bukti, tetapi tak dapat nombor dia, depa padam nombor tu. Jadi kita tak boleh nak sebar kalau takut jatuh fitnah. Bukan kita nak menyebarkan benda-benda palsu, tuan. Tapi tengok, dan hari ni pula viral tentang satu website yang boleh orang beli online, pasport Malaysia, pasport kita Malaysia dan juga IC. Yang ni bahaya, tuan-tuan. Jangan buat main-main. Kita tak mau jadi negara kita seperti Mexico, Venezuela, Brazil. Kita tak mau, tuan-tuan. Negara depa boleh ikut suka. Jadi tuan-tuan tengok nasib negara depa macam mana, tuan-tuan. Bila mana kebocoran ni, tuan-tuan, IC ni, tuan-tuan, kad kenalan ni kita kata ni, MyCard ni, maknanya warga asing, warga luar, pendatang asing ni boleh masuk ke Malaysia dengan menggunakan MyCard. Kalau depa boleh beli, depa ada duit, dan mereka akan bertapak di Malaysia. Pertama, tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan faham sikit. Bila mereka bertapak ni, nak terang ni, apa orang kata apa akan terjadi 10 tahun akan datang kalau benda ni tak dibendung, benda ni tak disiasat, apa yang akan terjadi. Okey. Bila pok-pok ni masuk, tuan-tuan, dengan depa beli IC apa semua, jadi mereka dapat warga negara lah, tuan-tuan. Walaupun secara haram, tetapi kad tu nampak betul lah. Jadi dengan situ, tuan-tuan, mereka ada duit. Mereka akan monopolikan kita punya bidang perniagaan, ekonomi kita lah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, benda ni akan efek kepada rakyat kita, terutamanya orang Melayu, tuan-tuan. Yang bukan, orang kata bukan majoritinya. Kita ni hidup senang. Kita ni minoriti, boleh kata banyak orang Melayu yang hidup keadaan sederhana dan juga agak susah lah, tuan-tuan. Dan yang ni akan menekan kita, tuan-tuan. Kalau kita tak bendung ni, isu IC, MyCard ni, tuan-tuan, kalau kita tak bendung, dia akan beri impak yang cukup hebat kepada rakyat kita, dengan pendatang-pendatang asing yang akan masuk. Jadi bila tuan-tuan tengok di Mexico, Brazil, Venezuela, negara-negara sana Amerika Latin, tuan-tuan cuba tengok compare, tengok depa jadi macam mana. Dia tak sama macam mereka. Di sana, tuan-tuan, rakyat sendiri jadi miskin. Dan bila miskin, tuan-tuan kena faham apa yang akan berlaku. Akan berlaku penjualan dadah secara bebas. Lepas tu akan ada pusat-pusat pelacuran bebas. Dan pelacur tu akan rakyat sendiri. Perempuan yang mana perempuan tak cukup duit, terpaksa jadi pelacur yang akan melayani warga-warga asing. Yang ni kita tak mahu, tuan-tuan. Kemungkinan mereka akan duduk sini, mereka akan bertapak dengan yang kita duduk tengok lah, tuan-tuan. Yang kita duduk dapat ni, gangsterism. Lepas tu mereka akan menggunakan bisnes, ekonomi. Mereka akan berkembang, tuan. Dan akhirnya kita akan menjadi orang kata pendatang di negara kita sendiri. Yang ni kita tak mahu, tuan-tuan. Tolong kerajaan pantau elok-elok benda ni. Kita tak boleh main-main, tuan-tuan. Dan saya harap PDRM dan juga segala agensi-agensi yang terlibat agar dapat tangkap siapa dalang ni sebenarnya, tuan-tuan. Dan kita harap kepada Duli Yang Maha Mulia supaya jatuhkan hukuman mati terus, tuan-tuan, kepada orang macam ni. Mereka ni adalah pengkhianat negara, tuan-tuan. Hukum bunuh ataupun hukum penjara seumur hidup, tuan-tuan. Dan mereka ni tak boleh keluar, tuan-tuan. Mereka telah, orang tahu, mencemarkan, tuan-tuan. Mereka adalah pengkhianat nombor 1 dalam negara. Jadi kita harap, tuan-tuan, dalam isu IC dan juga pendatang asing yang masuk terlampau banyak, tuan-tuan, kita harap kerajaan selesaikan cepat. Dan saya rasa seolah-olah sistem kita hari ni, sistem MyCard ni telah digodam. Jadi kita kena buat satu saringan atau pembaharuan. Kita kena buat satu sistem baru lah, pembaharuan tentang IC ni, tuan-tuan. Dan kita kena buat saringan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau macam saya di Pulau Pinang, banyak di belah island lah, di belah pulau sana, banyak warga kita tak kata bangsa Cina, bangsa Cina yang Melayu yang duduk tanah Malaysia yang tetap ni, banyak kan boleh cakap Melayu. Banyak kan boleh cakap Melayu. Tapi hari ni yang membimbangkan, tuan-tuan, banyak hari ni warga Cina ni yang tak boleh cakap Melayu. Jadi kerajaan kena buat saringan. Saya takut mereka ni pendatang asing yang dapat IC segala, depa ada duit, tuan, depa boleh beli. Kita tak mau, tuan-tuan, macam ni, tuan. Dan kita kena bagi tahu kerajaan kena buat satu program untuk bangsa-bangsa ni supaya martabatkan bahasa Melayu, tuan-tuan, bahasa kebangsaan. Baru kita boleh dapat bezakan yang mana rakyat Malaysia, yang mana bukan rakyat Malaysia. Ya, buka balik ISA. Yang tu pun satu cadangan yang baik. Saya pun rasa yang tu terbaik, tuan-tuan. ISA kena buka balik, kan?
Ini masalah rakyat, kita terpaksa cakap, no? Jadi kita tak mau tuan-tuan hari ni isu ni kita duk tumpu kepada Rohingya saja tuan-tuan, no? Saya nampak hari ni isu Rohingya ni hari ni mereka cuba alihkan isu yang lebih besar. Tuan-tuan perasan tuan-tuan? Tapi Allah Taala ni bagi kita nampak lagi tuan-tuan, kita sebagai rakyat sebab kita duduk dalam PKP, jadi kita tak tahu nak buat apa, jadi kita duk cek, kita nampak ketirisan hari ni yang berlaku tentang isu MyKad ni tuan-tuan. Kalau tidak kita duk hentam Rohingya, depa duk buat kad MyKad, buat keluar berapa banyak lah tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan. Pendedahan ni tak didedahkan pada kita. Berapa puluh ribu dah ataupun mencecah ribuan, ratusan ribuan pendatang asing yang dapat IC macam ni. Dengan keadaan orang kata apa, dengan secara haram ni tuan-tuan. Siapa yang nak bertanggungjawab ni tuan-tuan? Siapa yang nak bertanggungjawab ni tuan-tuan? RBA ni semua kita block, no? Sebab depa ni dah masuk tuan. Bila kita bercakap hari ni depa dah masuk dah. Jadi kita kena tahu tuan-tuan, mereka ni cuba mainkan satu-satu isu tuan-tuan. Bila mereka alihkan pandangan, dan ini yang akan berlaku. Kita akan leka dan lalai. Akhirnya mereka cuba orang panggil apa? Menodai lah, no? Orang kata kita punya negara kita tuan-tuan. Mereka mencemar negara kita. Mereka langgar undang-undang. Jadi kita harap pada pihak-pihak penyiasat, terutamanya PDRM, yang kita tahu PDRM ni adalah satu agensi siasatan yang terbaik. Kita harap tolong siasat dan kerajaan kita sendirilah, KDN, tolong siasat apa yang berlaku hari ini tentang isu MyKad tuan-tuan. Dan saya rasa seolah-olah isu MyKad hari ini, sistem MyKad hari ini telah digodam. Ini yang saya nampak. Kerajaan harus tegas. Ya betul. Yang saya nampak hari ni sistem MyKad ni ada ketirisan ataupun ada yang kena godam. Sebab kita tengok pelik sangat ni. Boleh jual online. Ingat jual apa? Ingat jual kat Shopee je. Kan? Merepek jangan masuk dalam live. Tersekat bang telefon ni semua tuan. Parti ni banyak tuan. Warga asing ni banyak yang masuk, kita tak tahu. Warga China tuan-tuan, warga India tuan-tuan, warga Filipin, kita tak nampak lagi. Kita duk tumpu ni Rohingya. Tak apa tuan-tuan. Isu Rohingya ni Taiko Long dah kena tangkap dah. Jangan takut dah tuan-tuan. Bos besar dah kena tangkap dah. Lalu ni kita nak tumpukan isu yang mana tuan-tuan, kita nak tahu berapa banyak pendatang asing yang masuk yang dapat IC ni apa semua kan. Jadi kita tak tahu tuan-tuan ni. Pelik ni. RBA ni tuan-tuan, dia punya kerja, dia nak bagi kita kacau bilau. Depa ni kerja depa tuan-tuan, bila kita sebut tentang macam ni, mereka akan kacau dalam komen. Depa akan hantam kita, depa cakap macam-macam nak bagi kita bergaduh. Ni RBA tuan-tuan. No? Kalau kat Papua Azri dia kata RBB kan. Red Bin Babi kan. Saya tak maulah sebut Red Bin Babi ni kan. Walaupun kita tahu Papa Gomo kata Red Bin Babi kan, tapi saya kata RBA lah sudah kan. Saya pun rasa macam tu, bro, and saya setuju. Kita rasa kita kena buat satu MyKad yang baru lah. Dan dengan kita buat MyKad yang baru ni, kita kena tapis. Kita kena tapis, buat tapisan tuan-tuan. Buat saringan supaya kerajaan dapat buat saringan, baru kerajaan dapat yang mana betul rakyat, yang mana beli. Kalau tidak tuan-tuan, saya tak tahu nak kata lah. 10 tahun lagi tuan-tuan fikir sendirilah. 10 tahun lagi lah. Tengoklah. Ingat jual kacang putih ke? Ingat jual kacang putih ya? Isu Rohingya dan MyKad palsu ni dua-dua isu yang berbeza. Dua-dua kita benteras. Ya, memang tuan-tuan, dua-dua kena benteras. Tapi yang isu yang paling masalah ni, isu MyKad ni lagi bahaya. Sebab mereka duduk sini, mereka akan duduk selama-lamanya. Macam Rohingya ni, mereka dekat tu, bila-bila masa kita boleh halau lagi. Memanglah isu Rohingya ni pun memang satu isu mustahak. Tetapi mereka cuba alihkan hari ni, tiba-tiba kita dialihkan dengan isu Rohingya. Jadi isu lain kita tak nampak. Isu pendatang asing dari China, isu pendatang asing dari India, dari Filipin, kita tak nampak benda ni. Dan hari ni kita dikejutkan dengan penjualan MyKad secara online di website yang semua orang boleh akses. Penjualan MyKad melalui WhatsApp. Dan kita harap kepada KDN dan juga Polis Diraja Malaysia, dan kita percaya Polis Diraja Malaysia terbaik, dan kita harap boleh siasat benda ni. Jangan sampai benda ni jadi pelik sangat. Kita hari ni zaman teknologi tuan-tuan. Zaman teknologi canggih ni, kita bukan macam zaman dulu, kita tak nampak
Apa yang kerajaan buat dulu kita tak nampak. Tapi hari ni apa yang kerajaan buat kita nampak. Sebab apa? Kita di media sosial. Dan juga kita dapat kesan sebab apa? Kita ada sistem, sistem teknologi ni ada kat kita. Jadi kita tahu ada orang buat tirisan ke apa semua kan. Jadi kita kena buat kerja betul-betul lah. Terutamanya kerajaan kita. Buat bancian, ya. Orang GPS ni, ya, kalau kita tu saya kata, kalau dapat orang GPM buat kerja ni tuan-tuan, orang dalam yang buat kerja ni, saya harap kepada Duli Yang Maha Mulia, raja kita, payung agama kita tuan-tuan, kita harap dapat mengeluarkan satu hukuman yang berat lah. Bagi saya, hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Kerana mereka ni telah tuan-tuan menjual maruh Malaysia ni tuan-tuan. Mereka menjual maruh kita tuan-tuan. Menjual maruh negara tuan-tuan. Benda bukan main-main tuan. Jangan bagi mereka keluar tuan-tuan, jenis-jenis ni tuan-tuan. Jadi bila kerajaan tegas dalam hukuman kepada orang yang terlibat isu jual ni tuan-tuan, jadi akan mengajak yang lain supaya tak akan berlaku lah tuan-tuan. Kena bagi hukuman yang ketat tuan-tuan. Kena report tu, insya-Allah kita akan cubalah buat report. Insya-Allah kita akan cuba buat report kan. Adalah beberapa pegawai GPN yang tidak amanah. Jadi yang ni kita minta kerajaan tolong, macam kita buat live ni tuan-tuan, share ni. Benda ni sampai tuan-tuan. Benda ni viral. Kita zaman viral tuan-tuan. Bila kita bercakap, benda ni sampai. Bila benda ni sampai tuan, jadi mereka dah takut. Bila kita sebut benda-benda ni banyak kali, jadi benda ni akan jalan insya-Allah. Ni satu sedikit yang saya rasa tak boleh kita biar lah. Jangan kita rasa macam benda tak nampak. Sebab kita tak nampak tuan. Mungkin 20 tahun akan datang, jika ini benda ni akan memberi kesan kepada kita sendiri, terutamanya orang Melayu. Tuan-tuan kena faham, majoriti tuan-tuan di Malaysia ni adalah orang Melayu. Bila majoriti tuan-tuan, kita banyak. Jadi orang yang senang ni sedikit tuan-tuan. Nak bersaing dengan orang kata apa ni, bangsa minoriti seperti bangsa Cina, bangsa India. Kita nak bersaing ni pun susah. Macam kita tahu ekonomi ni, kebanyakan bangsa Cina yang lebih ke hadapan pada kita. Jadi kalau masuk pula warga-warga asing yang tak tentu hala ni tuan-tuan, dan juga masalah sindiket MyKad ni, jadi tuan-tuan guna fikir lah kan. Jangan sampai kita jadi terbangsat dalam negara kita sendiri. Jangan kita sampai jadi pendatang dalam negara kita sendiri tuan-tuan. Benda ni bukan isu main-main tuan-tuan. Benda kita kena beritahu, kita beri kesedaran. Ya, kita kena patahkan orang pembelok daripada orang-orang dalam sendiri. Kita bukan kata GPN ni tak bagus tuan-tuan, kita tak mengecam. Tetapi ada kemungkinan kemungkinan ada orang dalang sebalik penjualan MyKad secara online, ataupun kemungkinan sistem kita telah digodam. Yang tu saja tuan-tuan. Ya, kita kena tubuhkan satu pasukan khas diraja. Betul, yang tu saya setuju. Apa ni nama apa? Nazrul Fakhrin Ahmad Nazri. Yang tu saya setuju sangat. Kita kena tubuhkan satu siasatan diraja tuan-tuan, supaya benda ni dapat kita tahu siapa dalang sebaliknya tuan-tuan. Jadikan pembelok itu hamba boleh bagi penjara seumur hidup ataupun hukuman mati tuan-tuan. Tak ada hukuman lain tuan-tuan. Tak ada hukuman 20 tahun, 40 tahun keluar balik. Tak ada. Hukuman dia, kita mau penjara seumur hidup ataupun hukuman gantung sampai mati. Itu yang kita boleh buat. Mereka orang yang membelok tuan-tuan, orang yang tidak amanah ni tuan-tuan, telah menjual maruah kita tuan-tuan. Yang ni bukan benda kecil tuan-tuan, bukan benda kecil. Tuan-tuan, saya cakap ni mungkin tuan-tuan tak nampak, tetapi 10-20 tahun kita akan nampak tuan-tuan. Seperti mana hari ni tuan-tuan, dulu kita terima warga asing. Kita terima orang kata apa, pelarian kan. Kita kesian. Tapi tuan-tuan, dah 10 tahun, 20 tahun kita dah nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak lagi hari ni tuan-tuan? Bila kita terima warga asing hari ni tuan-tuan, pendatang-pendatang ni tuan-tuan, contohnya macam pendatang-pendatang Rohingya ni tuan-tuan, tuan-tuan dah nampak tak kesan? Bukan kita nak hina mereka tuan, dah. Ni saya bagi tahu tuan-tuan kesan. Dah 20 tahun, lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tuan-tuan, apa terjadi hari ni kesan? Seperti mana kita tengok di Selayang. Mana orang kita? Siapa yang kontrol? Puak-puak mereka tuan-tuan. Tuan-tuan nak biar lagi? Nak biar 20 tahun mereka kontrol satu bandar? Benda ni tuan-tuan bukan jangka pendek, dia jangka panjang.
Kita bercakap ni untuk 20 tahun akan datang. Jadi kalau hari ni kita tak ada kesedaran, tuan-tuan tak ada kesedaran, semua pekat leka, maka kita seolah-olah kita membiarkan anak cucu kita akan terbangsat di negara kita sendiri, yang mana dahulunya cukup payah kita nak mencapai kemerdekaan, sampai ketitisan darah terakhir, sampai berbunuh-bunuhan, melawan penjajah-penjajah, tapi bila kita dah merdeka, kita dah hidup bahagia, kita lupa dan lalai dan alpa. Maknanya musuh dah masuk. Musuh masuk ni orang panggil apa? Musuh bukan masuk berperang, tetapi masuk secara yang kita tidak nampak, tuan-tuan. Ini bahaya, tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya tak mahu live panjang dah, tuan-tuan. Pertama kita tekanlah. Saya harap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kita hormati, yang kita sayangi, sebab apa kita rasa Perdana Menteri ini satu Perdana Menteri yang melihat masalah rakyat. Yang terbaik bagi saya minta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tolonglah pukul 11 lagi bagilah satu berita gembira kepada kami semua tentang isu kelewatan, penangguhan pembayaran, contohnya loan peribadi ataupun loan kereta apa semua ni. Kita nak satu berita gembira lah kepada kami rakyat, yang mana hari ini kami juga tidak stabil, kami juga tak boleh nak stabil lagi ekonomi. Saya harap sangat-sangat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rasa jiwa dia tu sebagai bapak kepada kita, tuan-tuan. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin ni kita rasa terlampau rapat, sebab apa? Dia percakapan dia yang boleh bagi kita faham, kan. Jadi kita rasa terlampau rapat lah dengan dia, walaupun dia tak kenal kita, tapi kita rasa macam dia ni seorang bapak untuk kita. Jadi kita haraplah bapak kita Tan Sri Muhyiddin Yassin tolong bagi satu jawapan pukul 11 lagi yang mana boleh menggembirakan, melegakan hati-hati rakyat. Jadi insya-Allah, dan juga kita harap kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tubuhkan satu siasatan diraja supaya kes penjualan MyCard yang secara online yang hari ni yang kita rasa tersebar dengan begitu luas, kita harap pihak kerajaan dapat selesaikan dengan secepat mungkin. Dan juga kita kena buat saringan tentang isu MyCard ni, ataupun kita kena buat pembaharuan, kemungkinan kita kena buat kad yang baru, dan ada juga saringan-saringan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan dicerobohi dengan pendatang-pendatang asing. Dan juga kita kena melihat juga tentang isu pendatang-pendatang asing ni, terutamanya daripada Rohingya, China, India, yang mana hari ni masuk tak keluar, tuan-tuan. Kalau masuk keluar tak apa, tapi lah ni mereka masuk tak keluar, beratus-ratus ribu, tuan-tuan, mereka masuk tak keluar. Jadi kita nak tahu mereka ni pergi mana. Jangan buat main-main, tuan. Kita tak tahu mereka pergi mana. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, apa yang kita boleh bantu hari ni kita sampaikan, kita share, kita sampaikan. Dan apa yang kita boleh bantu hari ni, tuan-tuan, kalau ada yang perlu kita boleh buat report, kita akan buat report. Yang tu saya, kita sebagai rakyat, macam saya public figure, saya kena orang kata apa, kena dedahkan benda-benda macam ni. Kita kena orang kata apa, tuan-tuan lah sampaikan, saya dedah, tuan-tuan sampaikan. Sebab tu saya kata, saya sayang netizen saya sayang saya punya follower. Sebab apa? Follower saya akan sampaikan apa yang kita nak. Mungkin follower kita bagi tahu mesej kita tu cakap benda-benda macam ni, okey, benda yang saya boleh cakap, saya cakap lah. Kita ni, tuan-tuan, kita boleh cakap yang mana kita tidak melanggari syarat-syarat dia. Pertama, jangan kita mainkan isu perkauman dan isu-isu agama lain, tuan-tuan. Dan kita jangan menghina institusi kerajaan kita, tuan-tuan. Yang tu tak boleh, tuan-tuan. Bila kita nak bercakap, mungkin ramai yang nak buat live, boleh buat live, jaga benda-benda ni, tuan-tuan. Jangan kita sampai tersilap cakap tentang isu perkauman, isu agama, yang ni akan makan diri, tuan-tuan. Saya pesanlah kepada public figure yang lain, nak bercakap boleh, tetapi jagalah, jaga percakapan kita. Sebab apa? Yang duduk dalam live ni bukan rakyat sahaja, malahan mungkin ada PDRM juga yang sedang melihat kita, dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Ya, sekarang zaman hari ni zaman media sosial, zaman viral. Apa pun tuan-tuan lah kena viralkan. Saya boleh cakap, tuan-tuan lah kena viralkan. Dah, tuan-tuan. Agama ni, saya nak beritahu dekat ni, saya nak terang sikit pada Amir Anis. Agama ni bukan sahaja kita nak cerita pasal hukum ni. Dalam pemerintahan sendiri, dalam surah Al-Mulk, dalam Quran ada satu surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala bikulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa bikulli syai'in. Saya lupa lah, tuan. Saya lupa lah. Tabarakallah, ayat tabarakal tu maknanya surah kerajaan, surah kerajaan. Nama pun surah Al-Mulk, kerajaan. Jadi dalam agama ni, tuan-tuan, bukan sahaja kepada isu-isu hukum-hukum.
tapi juga isu-isu macam ni tuan-tuan. Ini semua kalau kita buat ni fardu kifayah tuan-tuan. Kita bercakap tentang ekonomi, kita bercakap tentang bukan politik. Politik saya tak apa nak minat sikit lah. Hang nak hantam aku, nak hantam ni aku tak minat. Tapi saya akan bercakap tentang isu-isu kemasyarakatan ataupun isu-isu rakyat. Yang ni kita kena buat tuan-tuan. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? No? Kalau kita nak harap orang politik nak cakap benda ekonomi, dia pasti akan ikut cara politik dia. Jadi tak akan ada satu benda yang fair. Tak akan ada benda keadilan. Jadi bila kita tak campur politik, baru kita boleh suarakan apa yang kita mau. Walaupun kerajaan ni kita rasa kita suka, tapi kalau salah kita kena tegur. Kan? Ni isu kemasyarakatan dan isu rakyat, kita kena teguhkan lah. Di samping tu saya buat juga rawatan. Tak ada masalah tuan, tak ada masalah kalau kita boleh buat semua pun tuan. Kan? Kita bantu kerajaan tuan, kita bantu kerajaan. Dan juga tuan-tuan, bukan saja tu tuan-tuan, dia ni tak faham bahasa, kena sekat bang ni Razi ni. Orang duk cakap dah kan, orang duk cakap dah kata nama ni orang duk abang dah. Kita dah bagi dalil dah, duk tanya 10 kali kan. Jadi depa ni kena blok bang, kita tak boleh layan depa ni. Kan? Jadi benda ni semua tuan-tuan, jangan kita rasa benda ni tak berkaitan dengan agama. Benda ni semua berkaitan dengan agama tuan-tuan. No? Bila kita buat kebaikan kepada masyarakat, kita akan dapat pahala tuan-tuan. Bila kita boleh tegur kerajaan kita boleh sampaikan benda pendapat yang baik tuan-tuan. Bila kerajaan kita orang kata apa, ikut apa kemahuan rakyat, ini akan memberi satu kebaikan kepada semua tuan-tuan. No? Jadi yang ni penting tuan-tuan. Jangan kita harap isu agama buat hukum. Hukum ni bagi orang lain lah buat, ustaz-ustaz lain ada kan. Saya buat rawatan Islam dan saya beritahu, saya buat rawatan Islam dan juga sampaikan masalah-masalah isu rakyat, no, isu kemasyarakatan. Kita terpaksa sampaikan. Saya bukan main di atas tiket politik. Tiket politik ni bolehlah campur sikit-sikit tuan-tuan, bukan tak boleh campur. Sikit-sikit boleh campur. Banyak-banyak tak boleh. Sebab apa saya bukan macam tu. Orang politik ni dia ada cara lain. Macam Papa Azri. Papa Azri dia menyampaikan, Papa Gomo dia menyampaikan ke masyarakat rakyat, no, dan juga dia dalam bidang politician, no, dalam bidang politik. Itu bidang dia tuan-tuan. No, itu bidang dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa setakat ni tuan-tuan, sakit hati dengan NGO yang duk backup Rohingya. NGO mana tu? NGO mana tuan-tuan? Kita backup mereka tuan-tuan. Bukan kita kesian. Bukan kita tak kesian, tapi mereka kena ikut cara lah. Tapi kalau kita ikut apa ni Rohingya ni pun tuan-tuan, mereka ni melampau. Sebab di Bangladesh mereka dah sediakan apa tu, bahasan car. Mereka dah sediakan penempatan mereka. Sebab apa mereka tak mau hidup? Sebab apa mereka lari tuan-tuan? Di penempatan di Bangladesh, tak silap saya lah, tak silap salah, silap minta maaf. Pulau Banchar nak sebut payah tuan-tuan, sebut Ustaz tengok. No. Tuan-tuan, RBB kita stop blok. Tak ada masalah, kita boleh blok beribu-ribu, tak apa kita blok RBB ni, jangan biar mereka masuk tuan-tuan. Kan? Jadi kita tuan-tuan, apa ni? Tadi saya sebut apa? Pulau apa? Banchar Char apa? No? Banchar Char, saya pun tak ingat no. Okey, ada satu pulau tuan-tuan, kerajaan Bangladesh dah sediakan besar pulau tu tuan-tuan. Terlampau besar pulau tu tuan-tuan. Mereka juga disediakan penempatan, rumah apa semua, tapi mereka ni tak mau Banchar Char nak sebut payah. Jadi pulau ni tuan-tuan boleh buka dalam Google, tuan-tuan type Banchar Char ni tuan-tuan boleh tengok besar tuan-tuan. Dengan orang kata apa, dengan sektor apa perumahan tu semua ada siap tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi sebab apa depa tak mau duduk? Sebab apa depa tak mau duduk tuan-tuan? Kita kena tanya sebab apa depa tak mau duduk. Di sana bila pergi sana tuan-tuan, depa banyak lari tuan-tuan. Depa nak hidup dalam kalangan di banak-banak macam ni. Jadi apa kesan dia tuan-tuan? Kesan dia ni macam kita tengok di pasal Selayang lah. Kita tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh biar tuan-tuan. Kita kesian mereka tuan-tuan. Kita kesian mereka kena bunuh. Bukan saya tak kesian. Itu perimanusiaan yang kita patut ada dalam diri kita. Dan mereka juga orang Islam. Kita patut kesian mereka tuan-tuan. Tetapi bila kita dah bagi
Pulau apa ni, Bansar, bukan Pulau Belacan, Bansar Chan tu tuan-tuan, bukan Belacan, no. Jadi dah ada segala kelengkapan yang cukup tuan-tuan. Sebab apa mereka tak mau duduk? Kerana mereka ni tuan-tuan melampau. Mereka nak lebih. Yang ni yang kita marah ni. Pulau tu besar, dan tak silap saya di Indonesia pun mereka buat satu penempatan. Tetapi di sana pun mereka lari tuan-tuan. Mereka lari tuan-tuan, dan mereka mereka duduk dalam keadaan nak duduk dengan kita tuan-tuan, dengan kalangan kita. Yang ni akan menjejaskan kontrak sosial kita tuan-tuan, menjejaskan ekonomi kita sendiri tuan-tuan. Kita tak boleh biar. RBB, Red Bean Army, RBA nama dia tuan-tuan. Tapi kalau Papua Gomo dia panggil RBB ni, Red Bean Babi. Minta maaf cakap noh. Red Bean Babi lah. Tapi saya tak mau sebut lah Red Bean Babi ni tuan-tuan. Saya takkan sebut lah Red Bean Babi ni. Saya akan sebut Red Bean Army. No, depa ni tuan-tuan, kerja depa tuan-tuan masuk dalam live orang. Mereka akan kacau tuan. Bila kita bercakap dalam isu-isu kebenaran, isu-isu rakyat, mereka akan kacau. Sebab apa? Mereka nak alihkan pandangan kita supaya kita dengar dengan teliti. Ini bahaya tuan-tuan depa ni semua. Tu siapa tak jangan Mamu Parpu, dia bahagian politik tuan-tuan. Saya bukan tak mau join. Kita join, banyak benda kita join. Macam masalah dulu, tuan-tuan yang mana ikut saya tahulah, isu LTTE kita buat report, isu PPRT kita turun, sampai seminggu kita turun padang. Banyak isu tuan-tuan bolehlah scroll daripada atas tuan-tuan. Banyak isu yang kita dah ikut tuan-tuan. Bukan hari ni mungkin ramai yang tak tahu apa kerja kita buat tuan-tuan. Dalam masa rawatan tuan-tuan kita buat, dan juga isu masyarakat dan rakyat. Tuan-tuan tahulah siapa yang ikut saya daripada dulu, depa tahulah kerja saya macam mana. Ramai tuan yang ikut saya daripada dulu, depa tahulah kerja saya dah buat kerja macam mana. Cuma lah ni masalah dia tuan-tuan. Kita tak boleh lah, orang kata apa, nak menonjol nak pergi cari ni tak boleh lah. Sebab PKP kita kena duduk rumah lah. Cuma apa yang kita dapat ni kita kena teruskan lah tuan-tuan. Ya, kita lah ni kita harap tuan-tuan, geng-geng Burma, Nepal Nepal tak payah. Rohingya ni tuan-tuan, hantar pergi ke pulau Bangladesh tuan-tuan. Dan kerajaan kita minta satu peruntukan yang baik tuan-tuan, peruntukan yang lebih sikit kepada sistem laut kita ni tuan-tuan, terutamanya kepada marine. Kita tengok hari ni kurang lah. Kita minta peruntukan yang lebih lah untuk marine supaya kawal sekeliling kita ni, sebab tidak dicerobohi oleh pendatang-pendatang asing yang tanpa izin ni tuan-tuan. Kita tak mau tuan. Tok baju jual ke tak, saya buat sendiri tuan. Ni saya tempoh lah, kita buat sendiri. Ni saya pakai baju tan ni, baju Aisat. RBA tak ada telung. Depa akan pakai fake account tuan. Depa akan dapat fake account. Berjuang untuk negara, gagalkan Ankara. Ya. Tok Singa duduk NGO mana? Saya tak duduk NGO mana tuan. Saya ni orang panggil aktivis saya tuan. Kok mana pun kita langgar tuan. Duduk NGO ni dia ada syarat-syarat dia ada lah, insya-Allah. Saya NGO ni dia cerita panjang sikit. Nanti kita ceritalah tuan. Tapi apa penting saya ada IC. Dia kadang-kadang dia kena poli sikit lah, sikit-sikit boleh lah poli. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kerajaan pandang apa yang kita cakap, tuan-tuan kena share lah. Tuan-tuan kena share lah, baru benda ni sampai ke depa akan check. Hantar je ke Pulau Bansar. Masalah dia DAS, kita dah hantar, depa lari. Dah hantar pergi pulau tu, depa lari, depa pergi duduk dengan rakyat-rakyat Bangladesh di bandar-bandar yang depa duk mai ke Malaysia ni tuan-tuan, mai duduk dengan kawasan-kawasan kita ni. Bukan yang tu tak apa satu tuan. Dan kita nak tahu pendatang China dan India ni semua, Filipina ni semua. Yang ni kita kena tengok tuan. Kita duk nampak Rohingya tuan di belah Sabah Sarawak duk masuk Filipina tuan. Yang kita duk nampak belah-belah KL ni duk masuk pendatang-pendatang dari China, India ni, kita tak keluar. Depa masuk tak keluar. Pi mana? Ya, Datuk Ayub Khan terbaik lah. Saya tak boleh kata apa lah. Dia memang terbaik lah. Mungkin dia akan check lah di Johor. Sebab dia ketua polis Johor. Dia akan check. Dia akan buat kerja di Johor lah kan. Dan saya harap sangat lah kan, kepada apa, kita nak, saya kalau boleh saya nak, kita tak persoalkan lah tuan. Tapi ni rasa lah hati. Kalau boleh kita nak ketua apa ni, ketua polis ni, kalau kita dapat kepada Datuk Ayub Khan, saya rasa sempoi lah kan. Dia tegas tuan. Saya tahu dia tegas. Memang dia tegas. Dia tak kira hang ni siapa ke, hang ni apa ke.
Salah perut kena. Saya pun takut kan tuan dia sebut nama saya. Memanglah dia bagi tahu nama saya secara terang kan. Tapi saya pun risau kan. Takat dia cakap tu orang kata apa dia iklan nama tak apa, takut lagi dalam pemerhatian. Silap hari bulan duduk dalam pula. Jadi saya nak cakap ni pun kena fikir lu 10 kali ni, kena tapis perap baru dia boleh keluar pu. Dia duduk ni, masuk dia keluar ni pu, dia tapis 10 kali pu baru nak boleh keluar. Pasal apa tuan? Hei, silap cakap tuan-tuan. Lagu tu lah tuan-tuan. Ya. Jadi saya ingat cukup lah kot pendedahan yang saya bagi ni. Kita harap kerajaan saat lagi pihak sebelah kita harap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kita rasa macam bapak kita bolehlah bagi satu berita yang baik untuk kita semua supaya kita rasa tak terbeban lah jangan kita tak rasa lah bank ni seperti ahlung ahlung yang berlesen kalau nak tolong rakyat tolong elok, jangan tolong ni bukan nak tolong tapi nak membebankan rakyat. Saya ingat tak salah buat macam tu. Kita pun tak minta tuan-tuan, kita pun tak minta COVID-19 ni semua wajah Allah SWT. Jadi kita harap kerajaan dapatlah ya insya-Allah lah KPN kita harap yang tu kita harap lah Datuk Ayub Khan. Sebab saya bukan apa, saya suka dia sebab dia tegas. Tuan-tuan tengok dalam isu LTTE, dalam isu Daesh, dia bantrai gila-gila tuan-tuan, dia tak takut. Tuan-tuan tengok video yang saya share tu, tuan-tuan dengar lah, dia pun orang kata apa, kena ugutan macam-macam tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan, saya harap tuan-tuan juga boleh salurkan maklumat-maklumat jika ada yang cuba nak jadi gangsterism. Kita dapat maklumat-maklumat yang cuba nak jadi gangsterism ke apa, salurkan tuan-tuan. Kita boleh bercakap supaya kita dapat membantu juga pihak PDRM. Macam mana yang kita dah tengok kepada si Abdul Long lah, saya tak mau sebut lah, Long lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita boleh orang kata apa, membantu pihak PDRM supaya mereka ni tidak lagi jadi besar kepala tuan-tuan. Kita tak mau hidup dengan cara gangsterism. Kita tak mau hidup dengan cara gangsterism. Jadi kita tolong support polis PDRM. Ada maklumat kan, mana-mana yang duk buat sempoi nak buat cerita, nak buat satu pertubuhan tanpa NGO ke apa ke, duk buat sempoi, kita akan dedahkan tuan-tuan supaya PDRM boleh siasat mereka ni semua dan tangkap orang cepat kan. Kalau duk biak, jadi macam tu tuan-tuan. Sampai sekali-sekali dengan saya pun kena kencing tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak tahu. Pi salam peluk apa semua lah. Salam peluk tu ukhuwah tuan-tuan, sama Islam, tak ada masalah. Kalau dia Myanmar sekalipun kita berpeluk, cuma kita tak mau apa yang dia duk buat di belakang tu, yang tu je kita tak mau. Yang kita tak nampak. Dalam keadaan yang sama dia duk cuba kuatkan kuasa dia tu. Yang tu kita tak mau. Longkang Tok main kolam ketik, insya-Allah kita TP tuan-tuan. Habis PKP ni kita pusing terus. Tuan-tuan, bukan saya nak puji Tok Yohan ni ke apa ke siapa-siapa. Tuan-tuan tengok elok, Tuan-tuan tahu dia buat kerja macam mana. Kalau tuan-tuan ikuti lama lah tuan-tuan, kan? Tuan-tuan tahu lah macam mana. Sebab apa orang mak saya selalu cakap, tengok ni Tok Yohan ni. Sebab dulu saya pun pergi minta polis tapi tak lepas. Kan? Tengok dia buat kerja macam mana. Tuan-tuan kaji balik. Bukan kita nak puji dia tuan-tuan. Bukan puji pun bukan dapat apa. Kalau saya salah ditangkap juga tuan-tuan. Duk puji. Esok dia kata, Tok Singa, laporkan diri di balai. Esok saya pula ditangkap. Kan? Dia tak bagi can dia tak bagi can. Saya pun duk risau dia sebut nama saya ni. Dia sebut saja syok, dia sebut dia nak iklan ke, ataupun saja dia duk sebut ni ada hal ni kan. Saya takut juga. Tak pasal Tok Singa pula duduk dalam jam. Singa dengan harimau duduk dalam. Saya tak mau yang tu Dari dulu badan kurui. Ni pun duk bagi diet ni tuan-tuan tengok lagi 4, 5, 6 bulan kurui Jadi insya-Allah tuan-tuan, sudahlah kita pun
dah 7 lebih. Main jalan typing, insya-Allah nanti kita copy tuan. Jadi saya harap tuan-tuan, yang mana baik tu datang pada Allah SWT, yang mana tak baik tu kebodohan diri saya, yang mana saya silap cakap tu kebodohan diri saya, kelemahan diri saya tuan-tuan. Kita cuba nak sampaikan yang mana yang baik, tapi manusia ni kadang-kadang dia melakukan kesilapan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kan. Jadi saya haraplah tuan-tuan, tuan-tuan dapat mendoakan saya kebaikan untuk saya, dan saya juga sayang kepada semua follower saya dan juga netizen-netizen saya. Insya-Allah tuan-tuan, dengan ni saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.